Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita mulakan dulu dengan membaca suratul Fatihah ya. Semoga hari ini apa yang kita hajatkan, apa yang kita doa, apa yang kita minta dalam hati, kalau ada yang sakit di antara kita ya, kalau ada yang mungkin kurang sihat, kita doa dengan berkat doa surah Al-Fatihah ni menjadikan syifa buat mereka dan juga buat diri kita. Ya. Okey, ala niyat syifa wa rafil ibada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Alhamdulillah, saya mohon maaf terlebih dahulu sebab minggu lepas saya tak dapat hadir. Saya diberikan ujian berbentuk COVID. Jadi saya perlu rehat dan Alhamdulillah hari ini saya sudah bebas daripada COVID. Tak ada COVID lagi, Alhamdulillah. Mungkin sebab berkat doa ibu-ibu juga. Sebab semua dengan semua terjadi dengan izin Allah. Saya tak pernah kena. Kemarin kali pertama kena. Jadi bila kali pertama kena tu berat jugalah. Berat. Sakit dia pun Masya Allah. Masya Allah sangat. Tapi yelah pengalaman mengajarkan kita semua ni kita anggap kita ni mungkin kebal. Kan? Kita rasa macam lah tak pernah kena lah. Kita ni mesti okey punya. Sekali bila itu yang paling saya belajar sebenarnya. Sebab dalam hati saya mungkin rasa macam alah dah baik lah, mesti okey punya kan. Tak pernah kena kan. Takkanlah saya kena yang baru ni pula kan. Sekali Allah nak tunjuk kita ni lemah. Kita ni manusia lemah. Jadi kita kena. Jadi bila kita kena tu itu yang kita tersentak lah. Kita macam Masya Allah. Yang maha melakukan semuanya cuma Allah saja. Kita ni manusia, tak ada apa-apa. Jadi kita tak pernah akan kebal dari apa-apa pun. Kalau Allah nak kasih, Allah kasih. Kita pernah kena ke, tak pernah kena ke, Allah kasih. Kan? Jadi dia lebih mengajar saya untuk lebih bersyukurlah sebab tak pernah kena dan kita kena. Kita kena syukur dengan nikmat apa yang kita ada. Sebab bila dah kena COVID tu tak boleh makan sangat kan. Tak rasa, tak boleh bau, tak boleh keluar kan. 7 hari kat rumah boleh jadi gila kan orang kata. Tak pernah keluar, tak boleh keluar kan. Jadi macam gitulah. Bila dah keluar ni Alhamdulillah, kena banyak-banyak bersyukur. Jadi kalau saya tadi dah bilang makcik-makcik dekat luar lah masa pagi tadi tu, kalau mungkin tak sihat jangan datang masjid sebab tak nak jangkit orang. Kita tak nak kita dijangkiti dan juga menjangkiti orang. Sebab kalau saya je yang boleh tahan muda ni lah kalau sakit pun kita rasa macam ya Allah, rasanya macam sakit sangatlah badan tu, sengal-sengal kan. Apalagi orang yang dewasa. Apalagi orang yang dah berumur, lagi dia orang rasa sakit. Jadi betul, masa saya mula-mula kena tu memang rasa macam badan ni tak boleh gerak pun lah. Jadi lemas macam gitu. Sorry lah saya cakap pasal COVID pula. Okey, kita buka majlis insya-Allah. Pada hari ini kita dah masuk yang bab yang kebaru. Bab yang baru iaitu bab tentang kemaluan. Saya ulangi sekali lagi ya, proses pembersihan diri kita perlu untuk menjalani 3 proses. Okey, bila kita sakit, tadi saya kata sakit kan. Sekarang ni we are talking about sakit dalaman kita. Sakit dalaman tu macam mana? Kita punya hati kita sakit mungkin, ataupun kita punya akhlak kita mungkin sakit. Roh kita sakit. Roh sakit sebab apa? Sebab kurang
kurang berzikir dengan Allah, kurang ada hubungan dengan Allah, kurang bercakap dengan Allah. Jadi sebab tu kita punya hati kita, roh kita sakit. Kalau badan sakit ada symptoms, demam, flu, kan? Kalau roh sakit apa jadi? Senang marah-marah, kan? Sikit-sikit salahkan takdir, macam itu. Roh bila marah, kita punya roh lah. Ada je tak kena lah. Ada je yang tak kena. Jadi dalam masa yang kita nak perbaiki roh kita, nak bersihkan roh kita, kita perlu menjalani 3 perkara. Yakni yang pertama, takhalli. Okay? Proses pembersihan. Proses untuk membuangkan perkara-perkara yang tak elok. Lepas tu kita perlu jalani tahalli. Proses mengambil ataupun kita menubuhkan sifat-sifat yang baik. Dan akhir sekali, proses tajalli yang ini, yang mana saya pernah katakan, cuma Allah SWT saja yang boleh kasih pada kita. Tajalli ni apa? Tajalli ni kira macam perkara-perkara yang Allah kasihkan pada kita personally. Kita dah jadi baik. Kan? Mungkin dulu kita ni orangnya tidak baik, kurang baik. Kita cuba untuk ubahkan diri kita menjadi orang yang lebih baik, dan Allah reward kita dalam masa proses tajalli. Kita jadi orang yang mungkin orang pandang kita baik, ataupun Allah tutup aib kita. Apa yang kita pernah buat dulu, tak pernah pun orang cakap. Itu pun tajalli. Maksudnya orang tak nampak aib kita. Kita nampak aib orang. Kita diam, tak bilang orang. Tapi orang nampak aib kita, orang tak nampak pun sebenarnya. Itu tajalli. Itu bentuk yang mana Allah kasih kita. Tak semua orang Allah kasih macam gitu. Kesian. Ada orang mungkin dulu pernah buat yang tak baik. Maaf buat tak baik. Tapi disebabkan Allah nak uji dia, Allah buka aib dia depan orang. Orang nampak aib dia, orang pun cakap dia orang yang tak baik lah, apa semua gitu. Sedangkan dia dah jadi orang yang baik pun. Jadi kadang-kadang tajalli ni dia berlainan proses dia. Orang lain mungkin dia punya proses tajalli, dia mendapat istiqamah. Dia dapat zikir dengan Allah. Hari-hari tak pernah putus dia solat malam. Alhamdulillah, itu tajalli untuk dia. Itu benda yang Allah kasih untuk dia, istiqamah. Ada orang tak pernah tak buat puasa Isnin Khamis. Itu tajalli untuk dia. Okay? Jadi lain orang, Allah kasih berlainan level of tajalli. Okay, berlainan bentuk ibadah kita. Macam gitu. Okay? Tapi yang penting semua orang perlu untuk lalui tahalli dan tajalli. Mesti kena. Nak jadi orang baik, nak jadi hamba yang baik, kena lalui semua ni. Tak ada orang yang terus dapat tajalli. Example, dia orang yang tak baik, tiba-tiba besoknya jadi orang yang alim. Boleh, dia menjadi. Tapi dia akan lalui takhalli dan tahalli. Confirm punya. Tak pernah ada orang yang tak lalui benda ni lah. Okay? Dan kita dah cakap tentang mata. Mata dah cakap. Telinga dah cakap. Lidah pun sudah. Perut bulan lepas. Dan hari ni insyaAllah kita akan cakap tentang kemaluan. Kemaluan ni maksudnya apa? Kenapa kita perlu jaga kemaluan kita? Bukan jaga yang macam gitu tau. Maksudnya kita jaga kemaluan tu, of course lah kita kena membersihkannya. Itu semua memang basic hygiene, tahu. Maksud menjaga kemaluan tu adalah untuk memelihara kita punya maruah. Okay, saya next Okay, apakah kebaikan kemaluan? Kenapa bagus ada kemaluan? Okay, dalam bab belajar ni memang kena cakap direct lah. Tak boleh malu-malu lah. Maksudnya saya tak boleh cakap alah malu-malu lah cakap kemaluan. Tak boleh. Memang kena cakap benda tu. Okay? Kenapa baik ada kemaluan? Kenapa Allah menciptakan kemaluan perempuan macam itu dan Allah menciptakan kemaluan lelaki macam itu? Okay? Kita semua sudah besar dan dewasa. Kita tahu apa yang saya maksudkan. Saya tak perlu nak cakap ataupun tunjuk gambar, tak payah. Semua dah tahu dah. Okay? Okay? Yang pertama, merasa kepuasan jima. Maaf kata, adanya kemaluan ni, adanya kemaluan antara lelaki dan wanita adalah untuk merasa kepuasan bila berjima antara suami dan isteri. Maaf, saya kata suami isteri, bukan wanita dengan lelaki je.
Yang penting yang kita kena ambil tahu, kebaikan ada kemaluan adalah untuk kita dapat merasakan hubungan antara suami dan isteri. Kalau Allah tak menciptakan kemaluan, macam mana suami dengan isteri nak bersama? Macam mana? Ah, tak tahu, tak tercapai, tak tergapai kita punya akal, kan? Tak ada kebahagiaan. Macam gitulah. Susah untuk dapat keturunan betul. Sebab tu apa yang Allah buat semuanya indah. Semuanya bersebab. Kenapa perempuan macam itu? Kenapa lelaki macam itu, kan? Semuanya ada sebab. Untuk mendapatkan kepuasan jima'. Okay? Kepuasan bersama. Saya kata jima', tahu apa tu? Yang kedua, bergembira dengan zuriat yang dilahirkan. Melalui hubungan suami isteri yang sah, timbullah zuriat. Setelah 9 tahun dapat zuriat. Dan zuriat itu kan permata, kan, cahaya mata. Cahaya mata tu apa? Cahaya mata tu kita punya ni lah, kegembiraan buah hati kita, kan. Lagi-lagi kalau anak pertama, kan, digendong-gendong, disayang-sayang, kan. Kalau yang cucu pertama lagi, paling sukalah, kan, kalau boleh buat kenduri. Macam itulah. Kita happy, kan. Macam itu. Padahal bukanlah kita. Padahal cucu. Itu sebab kita happy. Kita punya sifat manusia keibuan kita. Kita rasa gembira dengan kelahiran anak ataupun cucu yang ada. Kita bergembira. Kita happy sangat. Okay? Sebab tu perlu adanya kebaikan pada kemaluan tu. Okay? Dan ketiga, menambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad pernah akan berbangga dengan umatnya yang ramai. Okey, dalam satu riwayat hadis yang mengatakan Nabi Muhammad akan berbangga pada yaumil kiamah, di padang mahsyar nanti nampak ramainya umat dia. Dia ramai sangat umat. Sebab kita menambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akan berkumpul, dan kita umat Nabi Muhammad akan lagi ramai sangat pada ketika itu, dan Nabi Muhammad sangat bangga dengan kita semua. Okey. Yang akhir sekali, kenapa ada kebaikan pada kemaluan ialah anak itu akan menjadi wasilah. Tu apa? Wasilah itu jalan ataupun penyebab, asbab mendapatkan kebaikan. Apa 3 perkara yang mana kalau kita meninggal dunia akan terputus kecuali 3 perkara? Apa dia? Sedekah, betul. Ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Sebab tu kalau kita punya anak, kita perlu mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Jadi kalau kita meninggal satu hari nanti, anak tersebut akan mendoakan kita dan doa itu akan sampai pada kita. Tak ada benda yang akan sampai. Dia kalau banyak harta pun dikasih kat kubur kita tak pakai pun duit tu. Tak ada. Okey, apa yang kita boleh buat, kalau kita bersedekah, sedekah kita akan tolong kita. Okey, yang kedua, kalau kita ada ilmu, kita sampaikan pada orang ilmu, orang itu menyampaikan kepada orang lain, ilmu kita berterusan, kita mendapatkan pahala. Dan ketiga, kalau kita ada anak perempuan atau anak lelaki yang soleh dan solehah, kita didik dengan baik, dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, dia mendoakan kita hari-hari dalam kita punya kubur, kita akan rasa selamat. Sebab doa anak yang soleh dan solehah tidak akan pernah terhijab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita ingatkan, doa ibu tak akan terhijab. Ibu punya doa akan terus sampai kepada Tuhan. Siapa kata ibu je, doa anak pun akan tak hijab kalau kita didik anak kita dengan baik. Jadi kalau kita ada anak, make sure kita didik anak kita dengan baik. Jadi kalau kita tak ada nanti, kita minta dia doakan kita. Okay, kalau boleh, kita kat dalam kubur seorang-seorang. Awak imagine, kita dalam kubur seorang-seorang, hari-hari malaikat datang cakap, anak kau bagi salam, anak kau kasih kau doa, anak kau doakan kau. Kita rasa apa? Kita rasa happy. Anak kita ingat kita. Kesian kepada mereka yang punya anak ramai, yang mungkin ada anak tapi tidak soleh, tidak solehah, tak kirimkan doa kepada you apa. Mereka dalam kubur seorang-seorang, kegelapan. Malaikat pergi kubur lain tapi tak pergi kubur kita. Sebab kita tak didik anak kita dengan baik.
Sebab tu kalau boleh kita didik anak kita dengan baiklah. Okay? Di samping amalan-amalan yang kita buat, doa anak pun dapat menyelamatkan kita juga. Ya. Okey, seterusnya. Cara untuk kita mensyukuri nikmat kemaluan. Ada kemaluan ni pun dia ada kebaikan dan kita kena buat perkara yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Okey, apa dia? Apa yang kita boleh buat? Jaga daripada perkara yang diharamkan. Yakni seperti macam mana? Seperti zina, okey, liwat. Tahu tak liwat tu apa? Tahu tak liwat tu apa? Liwat tu maksudnya melakukan hubungan bukan melalui faraj. Maksudnya melalui belakang, melalui dubur. Maaf kata macam kaum Nabi Lut lah. Kaum Nabi Lut alaihissalam mereka melakukan liwat. Maksudnya antara lelaki dengan lelaki mereka melakukan perkara tersebut. Macam itu. Saya homoseksual tu itu nama saja, tu label. Tapi perbuatan mereka tu namanya liwat. Okey? Liwat. Okay, jadi zina itu antara perempuan dan lelaki, ya. Liwat itu antara lelaki dengan lelaki. Okey, istimna. Tahu tak apa tu? Istimna tu adalah dalam bahasa English dia is masturbation ataupun masturbasi. Masturbasi dalam bahasa Indonesia. Ataupun dalam bahasa Melayu onani. Okey, onani. Tahu semua. Okey, tahu dia punya nama maksud tak apa, jangan bersebab ni sebab lain. Jadi perlu untuk menjaga kemaluan kita daripada melakukan perkara-perkara ni. Jangan berzina, jangan liwat, ya. Jangan kita lakukan onani ataupun masturbation, okey, dan sebagainya. Anything that is harmful, okay, anything that is wrong dalam Islam jangan kita lakukan. Sebab siapa yang lakukan zina, liwat dan istimna ni, dia adalah orang yang berdosa. Dosa besar dia bukan dosa kecil tau. Dosa zina adalah dosa yang ketiga dalam buku Al-Kabair, okey. Dosa-dosa yang besar. Dosa yang pertama ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tidak akan diampunkan kecuali Allah mengizinkan keampunan ke atas diri dia. Yang kedua, dosa yang paling besar adalah membunuh. Dosa yang paling besar adalah membunuh. Kalau kita, maaf katalah, bukan kita lah, na'udzubillah kalau bunuh orang, ya, dosa yang paling besar sekali. Sebab tu, dalam Islam, kalau kita ada syariat dia, kalau kita bunuh orang, apa yang jadi? Okey? Yang ketiga, dosa yang terbesar dalam Islam ialah berzina. Kenapa top 3 ni is syirik, membunuh dengan zina? Sebab semua ni berkaitan dengan hifzul nafs, penjagaan diri kita, penjagaan maruah kita. Yang pertama, satu, hifzuddin. Orang yang syirik tu dia tidak menjaga agama. Okey, yang kedua, orang yang membunuh dia tak menjaga diri dia. Dia tak menjaga life. Dia regards life tu as something that is normal. Kira kalau kita normalizekan membunuh, maka ramai orang akan terbunuh. Sebab tu peperangan sangat tak baiklah. Okay? Dalam Islam tu kita tak boleh perang suka-suka. Okay? Yang ketiga, zina sebab dia melibatkan keturunan. Kalau berleluasanya zina itu, maka takut-takut nanti bila dia nak kahwin dengan dia tak boleh sebab adik-beradik rupanya. Ataupun dia pernah macam dengan, tak bolehlah sebab mahram ke atau bukan mahram. Sebab tu zina ni sangat-sangat dahsyat dia punya dosa dia, sebab dia bukan dosa dua orang saja tapi dia melibatkan semua yang ada di sekeliling dia. Imagine kalau kita semua, imagine kalau Allah kata, okey, zina tu boleh. Kalau semua buat zina, macam mana dengan anak-anak yang kita dapat tu nanti? Tak tahu siapa bapak dia. Na'udzubillahi min zalik. Tak tahu anak dia siapa, kan? Ni anak dia, ni anak kita. Susah. Pada zaman dulu pun pernah ada sebenarnya orang-orang Arab ni mereka merasakan boleh untuk
kalau dia ada isteri, dia nak anak yang bagus kan, dia akan minta isteri dia berhubungan dengan lelaki yang ada pangkat ataupun yang handsome ataupun yang bijak, dengan harapan anak yang lahir tu, dia punya anak kononnya berbenkan dia tu kira anak yang bagus lah. Macam gitu. Dia nak status. Ataupun ada juga pernah berlaku orang-orang Arab ni dahulu, ni zaman sebelum Islam. Okay? Mereka satu wanita ramai lelaki yang bersama dengan dia. So anak ni siapa yang muka dia mirip-mirip dengan mana punya lelaki, dia lah bapak dia. Macam gitulah proses dia dulu. Jadi bila Islam datang, Islam kata ni semua salah lah. Tak boleh macam itu. Kalau tak, macam mana kan? Semua sembarang-sembarang buat. Tak boleh macam itu. Sebab tu adanya apa ni, institut yang mana pernikahan itu menghalalkan perkara tadi. Kalau kita nak bersama dengan seseorang, okay, suami atau lelaki yang perempuan perlu menjalani pernikahan yang sah, baru boleh bersama. Bukan kata syahwat tu tak baik. Bukan. Syahwat itu pun ciptaan Allah. Allah menciptakan syahwat dengan kita semua. Semua di antara kita ni ada syahwat. Bedek lah kalau tak ada. Saya tak ada syahwat, Ustazah. Tak ada. Saya okey. Saya macam nan. Tak ada. Even priest, paderi ataupun nun dekat yang church tu pun, mereka pun ada syahwat. Cuma mereka dapat tundukkan syahwat mereka sebab diorang nak diorang nak berhubung dengan Jesus kan. That's why. Sama juga dengan kita. Kita pun ada syahwat. Dan macam mana kita nak tundukkan syahwat kita? Semua tu ada cara dia. Okay? Semua ada cara. Bila kita kata, nafsu, syahwat, semua tak baik. Tak. Nafsu itu baik sebenarnya. Nafsu itu baik. Kita yang buat nafsu yang tak baik. Kita yang buat nafsu kita yang tak baik. Yang kedua, macam mana cara untuk mensyukuri nikmat kemaluan. Kedua, jaga daripada perkara yang batil. Siapa tahu apa tu nikah batil? Nikah batil. Bukan nikah batin. Nikah batin lain isu. Nikah batil. Nikah batil yang beza agama, nikah yang tak sah. Contohnya, laki-laki agama lain. Kita agama Islam. Dibesarkan dengan agama Islam. Pergi luar negeri, jumpa dengan orang lelaki A, dia nak kahwin dengan kita. Tapi tak nak tukar agama. Boleh tak? Tak boleh dalam Islam tak boleh. Kena dia perlu untuk menganuti agama Islam supaya sah pernikahan. Kalau dia kata, but I got married at ROM. Registered of marriage. Maksudnya dia kahwin sivil lah. Tapi saya ada cert. Cert kahwin saya ada sivil. So saya sah lah nikah ni. Sah dan di mata undang-undang saja. Di mata undang-undang sah. Tapi di mata syariat tak sah. Jadi kalau dia ada anak itu sama taraf macam luar nikah lah. Sebab nikah tak sah. So dua-dua kena rukun nikah, dua-dua kena syarat nikah kena Islam dua-dua. Kalau dia suka kita, dia kena dia kena masuk Islam baru boleh nikah. Okay? Jadi dalam Al-Quran mengatakan allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Barang siapa yang menjaga diri kita, menjaga diri dan maruah, akan mewarisi syurga Firdaus. Ya, mereka kekal di dalamnya. Ni untuk mereka yang jaga diri saja. Yang tak jaga diri, macam mana? Ada potensi untuk tidak dapat masuk dalam syurga. Ya, zina adalah dosa besar yang ketiga. Like I said tadi just now, dosa yang paling besar ialah syirik ataupun kufur kepada Allah. Selepas itu membunuh, dan selepas itu adalah dosa yang besar ialah zina. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Dan janganlah kamu mendekati zina. Wala taqrabu zina. Dekat pun jangan. Dekat pun jangan. Sebab kalau dah dekat nanti dah menempel. Macam gitu. Okay. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Okay. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Antara tanda-tanda kiamat. Okay. Antara tanda-tanda kiamat ialah berleluasanya zina itu di muka bumi. Yang mana lelaki dan wanita melakukan zina di jalanan saja. Itu tanda berleluasanya zina. Sekarang dah ke belum? Dah ada dah. Jadi kita kena khawatir lah sebab tanda-tanda kiamat ni dah hampir sebenarnya. Kita pergi kat luar sana, bukan dekat sini lah, mungkin bukan dekat dalam masjid ataupun dekat Singapura, tapi kat luar, okay, luar negara ke mungkin, ya, mereka boleh lakukan apa saja. Dekat mana-mana pun orang boleh buat. Kan? Maaf kata dekat negara, mungkin negara dekat luar sanalah, negara barat mungkin mereka merasakan hubungan antara wanita dan lelaki ni biasa je, normal. It's normal to have sex, sebelum mereka berkahwin. Normal, untuk orang normal. Jadi diorang kenal each other lah, kononnya macam itu. Tapi dalam ta'aruf dalam Islam tak macam itu. Kita kenal dulu, kita jumpa ibu ayah kan, kita khitbah dulu, kita tunang dulu, kemudian kita kahwin dan baru kita kemudian baru kita bersamalah dengan suami ataupun dengan isteri. Itulah keindahan Islam, menjaga wanita dari awal lagi. Tapi orang yang bukan Islam, dia tak respect wanita, dia tak menjaga wanita. Dia suka, dia ambil, dia dapat. Dah habis, okay? Apa orang kata? Habis sepah apa? Habis madu. Sepah dibuang macam gitulah. Dah sedap madunya, dah buang kita pula. Jadi Islam dia menjaga wanita. Kita ni madu lah. Kita semua ni madu kan. Wanita ni ibarat madu lah begitu. Macam untuk lelaki manis kan. Belum kahwin manis lah. Lepas kahwin lagi manis, insyaAllah. Amin insyaAllah. Kita pun kena put effort lah dalam perkahwinan. Kita pun kena put effort juga jadi macam gitulah, wanita dijaga dalam Islam, sangat-sangat dijaga. Tak boleh sentuh sembarang. Dalam Islam ni sangat special. Wanita ni dijunjung tinggi. Tak boleh sentuh sembarang, tak boleh lihat sembarang. Sebab itu Islam kata kena tundukkan pandangan, wanita dan juga lelaki. Lelaki tak boleh tengok sembarang, wanita. Kalau dekat negeri Arab, dia kena pakai purdah. Sebab nak menjagalah, nak jaga wanita. Bukan sebab kolot, bukan. Kita, sebab dah macam arus moden ni, orang kata, Islam ni kolot. Tak nak kasih wanita cantik-cantik. Bukan, cantik tu untuk suami. Cantik tu untuk suami, bukan untuk sembarang orang. Contohnya, kita, apa beza kalau contoh kita pergi kedai emas. Kita pergi kedai emas, dekat depan semua ada emas. Tapi dekat dalam safe, kat belakang, ada satu lagi intan belian yang besar sekali, yang cantik. Orang suka yang mana? Depan ke belakang? Belakang. Sebab yang paling berharga kan? Macam itulah. Tapi mereka tak melihat dari sudut macam itu. Mereka lihat, Islam ni kolot. Islam ni nak perempuan dia semua, nak wanita dia semua tak cantik. Tak, sedangkan Islam memberikan kecantikan hak kepada suami sahaja. Suami je yang boleh tengok kita punya isteri. Suami kita je yang boleh tengok kita cantik. Suami kita je yang boleh lihat certain parts of our body. Tak semua orang boleh. Macam itu. Sebab tu kena jagalah, kena hati-hati. Sebab tu jangan kita berbuat zina. Sebab zina itu dia adalah dosa yang besar dan dia akan menghancurkan masyarakat. Dia bukan hancurkan diri kita saja. Dia menghancurkan masyarakat, menghancurkan negara, menghancurkan agama. Ya? Maaf Okey, seterusnya.
Apakah keburukan-keburukan bagi seorang penzina? Maksudnya kalau kita, na'udzubillah, kalau ada orang yang berzina, apa yang dia akan lalui? Apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat 3 keburukan di dunia dan 3 keburukan di akhirat. Yang kat dunia ni apa dia dapat? Penzina akan hilang seri muka dia. Kalau dia asyik berzina, tak ada nur, tak ada cahaya dalam diri dia. Sebab asyik bermaksiat saja. Okey. Yang kedua, akan dipendekkan umur. Tapi janganlah kita kata, orang yang dah meninggal ni orang bukan macam itu. Tidak. Maksudnya antara perkara yang mana Allah akan buat ialah Allah akan ambil cepat. Jadi bila dia bermaksiat tu, Allah akan ambil cepat supaya dia tak bermaksiat lagi. Macam gitu. Supaya dia tidak tidak menjadi mudarat kepada orang lain. Sebab kalau dia bermaksiat seorang, tak apalah. Tapi dia bermaksiat dengan orang, so dia akan memudaratkan orang lain. Macam gitu. Dan ketiga, dia akan berkekalan dalam kefakiran. Orang yang suka bermaksiat contohnya yang berzina, dia akan selamanya akan dalam kefakiran. Tetapi ini semua bukan satu kemestian. Tak kemestian Ini cuma antara perkara-perkara yang mana ulama menafsirkan berkemungkinan orang-orang yang berzina ini dia akan mendapat keburukan seperti berikut. Okey, hilang seri di wajahnya, dipendekkan umur, dalam kefakiran. 3 keburukan yang mana dia akan mendapat di akhirat nanti. Dia dapat total 6 keburukan. 3 di dunia, 3 di akhirat. Apa yang 3 di akhirat tu? Dia mendapat kemurkaan Allah. Bila dia berzina, Allah akan murka dengan dia di yaumil kiamah nanti. Dan dia akan mendapat perhitungan amal yang buruk. Dia mungkin akan mendapat kitab, buku report daripada tangan kiri. Takutlah. Sebab itu antara perkara yang pertama yang kita akan dapat. Kita dah diri lama dekat padang mahsyar. Sekali bila Allah panggil kita ke depan, kita dapat buku dari tangan kiri. Itu je kita tahu dah. Itu permulaan daripada segala kebinasaan. Kalau kita dapat tangan kanan, alhamdulillah, ada harapan masuk syurga. Kan, kalau kita dapat tangan kiri, bersiap sedialah untuk ke neraka. Macam gitulah. Tapi bukan maksudnya akan masuk neraka terus. Tapi dikhawatiri sebab kita punya amalan terlalu banyak sampai kita kena diheret ke dalam api neraka. Semoga kita semua ni mendapat kitab daripada tangan yang kanan, insya-Allah. Amin. Ya. Yang akhir sekali, mereka yang berzina akan mendapatkan azab di dalam api neraka. Bagi mereka yang berzina, mereka akan dipukul kemaluan mereka. Okey, kemaluan mereka akan busuk dalam api neraka sebab mereka banyak bermaksiat. Mana-mana kita akan dimasukkan dalam neraka atas dasar apa yang kita banyak bermaksiat dengan. Maksudnya kita suka tangan kita ni bermaksiat. Jadi tangan kita banyak kena azab. Mulut kita suka ribah, suka mengumpat, suka mengata orang. So mulut kita ni akan diseksa. Mungkin akan dipotong lidahnya. Mungkin akan diletak api dalam mulut kita. Mungkin akan disuruh telan buah neraka. Macam gitu, buah dari api neraka. Macam itulah. Jadi kita akan masuk dalam neraka dengan apa yang kita banyak amal buruk kita ni. Which part of our body yang banyak amal buruk. Macam itulah. Jadi untuk penzina, mereka akan masuk neraka dan kemaluan mereka akan dipukul, dipukul ataupun kemaluan mereka akan menjadi busuk sekali sampai mengeluarkan cecair yang busuk sangat. Macam itu. Ini antara perkara-perkara yang mungkin akan terjadilah. Dalam kitab. Okey. Apakah tips untuk tidak bermaksiat? Okey, untuk menjaga kesempurnaan iman, perlu jaga 3 ni. Okey. Supaya kemaluan tidak bermaksiat, perlu untuk jaga 3 awal ni. Yang pertama, jaga mata kita. Okey. Sebab tu awal sekali topik buku ni kita cakap apa? Qalbun Salim. First anggota yang kita cakap is jaga mata.
Mata punca segalanya. Okey, mata punca segalanya. Sebab tu kita kena menjaga pandangan. Kalau kita keluar nampak orang yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Jangan tengok gitu. Okey, sebab Rasulullah SAW pernah nasihatkan Sayyidina Ali yang bermaksud, wahai Ali, pandangan yang pertama itu dibolehkan. Namun pandangan selepas pandangan tak boleh. Tidak diperbolehkan. Pandangan selepas pandangan tu apa? The second time lah. Sekali terpandang, tak apa. Sekali pandang lama-lama pun, tak boleh lah. Sebab tahu kan, kita tahu kan, alamak tak boleh shift ni. Kalau aku shift, tak boleh pandang lagi kan, kononnya. Gitu. Tak boleh lah. Maksudnya, dah pandang, jangan pandang lagi. Terpandang, tak apa. Terpandang tak apa. Tapi dah pandang lagi kan. Dah macam bagi salam. Tak boleh. Pandangan selepas pandangan tidak diperbolehkan. Sebab tu jaga pandangan. Okey, daripada mata ni bahaya. Dari mata jatuh ke hati. Yelah, memang betul. Dari mata jatuh ke hati, lepas tu jatuh ke kemaluan. Dah sudah. Okey? Sebab habislah. Sebab kenapa banyak zinah berlaku? Macam mana maksiat boleh berlaku? Sebab tak jaga pandangan. Orang yang buta, maaf kata orang yang buta paling sikit bermaksiat. Paling sikit. Sebab tak nampak. Dia tak nampak. Macam mana nak maksiat? Dia tak nampak. Okay, nampak macam kelakar tau. Tapi kalau kita experience ourselves, letaklah dalam satu hari tu tak buka mata pun. Contoh. Tak payah satu hari lah, setengah jam. Setengah jam ni, dekat rumah ke, kita tutup mata. Cuba buat benda. Tak boleh bermaksiat, tak nampak. So, orang yang buta, sebenarnya, orang yang paling kurang bermaksiat. Okay? Orang yang buta lah. Okay? Sebab tu, jangan kita gunakan mata kita untuk bermaksiat. So, jangan kita pandang perkara-perkara yang haram. Okay? Untuk perempuan pun sama. Okay? Kenapa saya kata bukan untuk lelaki je, perempuan pun kadang-kadang suka lihat benda yang tak baik. Bukan lihat lelaki. Maksudnya lihat benda-benda yang aib lah. Maksudnya kita suka tengok orang susah. Contoh. Kita suka tengok aib orang. Sebab kita boleh bilang kawan kita nanti. Kat rumah nanti kita boleh call. Nanti, kau nampak tak dia macam gitu? Sukalah. Mata kita suka mencari kesalahan orang. Supaya that's why kita kena doa lah. Supaya mata kita ni bukan mata yang jahat. Mata yang jahat tu apa? Mata yang suka melihat-lihat salah orang. Selagi dia tak salah, selagi tu dia cari. Bahaya. Bahaya ada kawan macam ini. Bahaya ada jumpa orang macam ini. Kalau boleh kita jadikan mata kita mata yang melihat orang baik je. Kalau kita ternampak kejahatan orang, lekas-lekas kita doa supaya orang jadi baik. Sebab apa? Kalau kita lihat orang, kalau kita melihat aib orang, kita tak bilang orang, Allah akan tutup aib kita. Kalau kita nampak aib orang, jangan bilang orang. Kita doa, ya Allah, semoga dia tertutup aib dia. Macam gitu. Sebab kalau kita doakan orang, malaikat akan doakan untuk kita. Ya Allah, untuk dia juga. Untuk dia juga. Ya Allah, dia doakan untuk kawan dia supaya aib tertutup. Ya Allah, aku doakan. Malaikat doakan. Aku doakan supaya dia pun aib kau tutupkan. So, bila nanti kita tutup aib orang, Allah tak akan buka aib kita. Dekat dunia dan dekat akhirat. Macam itu. Nak tak kita dekat akhirat nanti, kan nanti kat akhirat, kat yaumul qiyamah, kita akan apa yang kita buat semua orang tahu. Tapi Allah kata, sebab dulu kita kat dunia tutup aib orang, Allah tak buka aib kita. Happy tak? Happy lah. Kita banyak maksiat tau sebenarnya. Kita tak tahu. Orang tak tahu apa yang kita buat. Saya pun tak tahu apa yang kalian buat. Betul tak? Allah je tahu. So, kalau kita saling tutup each other punya aib, tak tahu, kita akan rasa gembira. Kita akan rasa, Masya Allah, orang kat sini semua baik-baik. Macam gitu. So, mata kita jangan melihat perkara yang tak baik. Kalau kita ternampak orang tu punya kejahatan, cuba berbaik sangka. Okay? Tapi, kalau kita dizalimi, lain. Kalau kita nampak orang menzalimi orang lain, kita perlu cakap lah. Jangan kita, ni semua tak boleh. Bukan macam itu. Ni semua aib. Itu bukan aib. Aib tu perkara yang memalukan. Lain kalau zalim tu lain Jangan salah faham. Yang kedua, jaga hati.
Bila dah jaga mata, jaga hati. Mata boleh jaga, tapi kita suka hayal. Kadang-kadang boleh berhayal. Hati ni suka duduk tepi tingkap, hayal. Suka. Hati suka berhayal-hayal. Hayal-hayal benda yang tak baik lah. Sebab kita ada memory. We have memories kan. So kita akan tend to hati kita akan suka berhayal-hayal, membayang-bayangkan macam inilah. Sebab tu zina berlaku ni sebab kalau tak jaga mata pun hati dia membayang-bayangkan. Sebab tu boleh jadi berzina. Yang ketiga, paling tak expect tapi actually kena jaga perut. Kenapa? Sebab kalau kita banyak makan tu betul lah, maksudnya banyak makan tu, bila kita banyak makan, kita kasih badan kita energi. Bila kita banyak makan, kita kasih nafsu kita tinggi. Sebab tu nafsu, untuk mendidik nafsu ialah dengan untuk didik nafsu kita kena buat puasa. Kita kalau nak didik nafsu, kita kena banyak puasa. Sebab tu Rasulullah kata, untuk pemuda-pemuda yang sudah berkahwin, hadis Rasulullah yang bermaksud untuk mereka yang boleh berkahwin, kahwinlah. Siapa yang ada keinginan, kahwinlah. Kalau tak mampu kahwin, puasa. Siapa yang mungkin belum kahwin, kita puasa banyak-banyak lah. Kena puasa. Janganlah puasa seumur hidup. Rasulullah tak galakkan. Makruh untuk kita puasa seumur hidup. Ada masa kita kena buka puasa lah. Jangan puasa seumur hidup. Jaga makan ni maksudnya jaga diri, jangan banyak makan. Jaga perut daripada makanan yang syubhah dan haram. Kalau jaga ni, saya memang yakin sangat, jaga mata, jaga hati, jaga perut, insya-Allah tak akan buat perkara yang maksiat. Insya-Allah tak pernah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthir ma yudkhilun nas al-jannah. Ada orang bertanya, apakah perkara-perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, wahai Rasulullah? Kata sahabat. Rasulullah kata apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah kata perkara yang banyak memasukkan manusia dalam syurga ialah kita bertakwa kepada Allah dan kita mempunyai akhlak yang baik. Wa su'ila an aksar ma yudkhil an-nas an-nar. Dan apakah perkara yang memasukkan manusia dalam api neraka? Kata sahabat lah, tanya. So faqala Rasulullah SAW, al-fam wal-fajr. Yang dan beliau ditanya tentang sesuatu yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka baginda menjawab, mulut dan kemaluan. Disebabkan dua perkara ni, disebabkan mulut dan kemaluan, banyak orang masuk dalam api neraka. Mulut sebab apa? Banyak suka ghibah, banyak mengumpat, banyak cakap benda yang tak berfaedah. Banyak bohong, banyak tipu, banyak khianat. Mulut ni kecil je. Al-jismi kathir, tapi ismi kabir. Banyak mudarat dia. Dia kecil je mulut ni, munggil je. Tapi tapi banyak ada punya masalah dia. Nampak kadang-kadang orang muka cantik je kan, buka mulut je habis. Sebab apa? Suka cakap benda yang tak baik. So bila mulut ni cakap benda tak baik, muka pun jadi tak baik. So kalau kita orang yang mungkin kita ni kurang cantik mungkin kita rasa, tapi kalau kita akhlak baik, insya-Allah nur akan terpancar, kita menjadi orang yang cantik di mata orang. Macam itu. Dan mulut dan kemaluan ni maksudnya banyak orang dimasukkan dalam api neraka sebab mulut dan kemaluan mereka menjadikan mereka pintu maksiat. Mulut dan kemaluan. Next. Apakah hukum memakai parfum bagi wanita? Ini antara perkara yang saya nak bincang juga dengan semua. Abu Hurairah pernah bertemu dengan seorang wanita
yang menggunakan wangi-wangian dan hendak pergi ke masjid. Ni sahabat Nabi pernah jumpa satu wanita. Okay? Dia pakai perfume. Jadi Abu Hurairah pun bertanya, wahai hamba Allah, hendak pergi ke mana kamu? So Abu Hurairah ni tanya dengan wanita tu, nak pergi mana? Kan? Lalu apa dia kata? Wanita itu menjawab, hendak ke masjid. Abu Hurairah kata, kerana hendak ke masjid, kamu memakai wangi-wangian? Dia tanyalah. Dia tak cakap, dia haram. Tapi dia tanya dulu, nak pergi masjid kena pakai wangi-wangi ke? Macam itu. Lalu wanita itu mengangguk. Dia pun nod. Okay? Maka Abu Hurairah kata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa pun wanita yang memakai wangian, kemudian menuju ke masjid, maka solatnya tidak diterima hingga dia mandi. Hadis Abu Hurairah, Abu Daud. Okey, di sini ada perbahasan. Di sini ada dua pendapat. Okey. Rasulullah pernah bersabda, wangi-wangian boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Okey. Tapi dalam hadis ni, kenapa dia kata tidak sah solat hingga dia balik dan mandi? Sebab wanita tersebut dia memakai wangian yang terlalu banyak sangat. Sehingga kan Abu Hurairah melintas jalan, kira selang bau. Dia terbau. Sebab tu Abu Hurairah tanya dengan dia, kamu pakai minyak wangi ke? Sebab bila kita lalu depan lelaki dan mereka boleh menghidu wangian kita, seolah-olah wanita itu sedang berzina. Kalau kita pakai perfume, banyak sangat dan kita lalu depan lelaki dan lelaki tersebut dia terbau dan dia tertengok dengan sebab bau kamu tu yang wangi, dia melihat kamu, itu sudah menjadikan kamu sebagai seorang penzina sebenarnya. Bukannya, dia macam ini. Bukannya suruh busuk-busuk dan lalu dekat situ. Dia gini, kita untuk wangian-wangian boleh pakai sebenarnya. Jangan takut. Jangan, alamak saya pakai pergi masjid ni pakai wangian-wangian ni. Dah sudah, semua tak takut dah. Nanti next week tak ada orang pergi masjid. Tak, boleh pakai. Saya pun pakai. Cuma jangan pakai banyak sangat. Satu dah, sudah. Ataupun pakai minyak atar. Minyak atar, dah sudah. Itu. Boleh lah. Jadi dah bau macam baby sikit kan. Boleh lah. Yang penting apa? Jangan pakai wangian yang boleh menaikkan syahwat lelaki. Bila kita pakai banyak sangat, lelaki bau, dia jadi suka nak dekat. Itu bahaya. Itu yang punca zina. Sebab hidung ni pun maksiat. Dia terbau kan. Contohnya, kita pakai minyak wangi kan, tapi tak nampak. Mungkin kita nampak orang lain, kita nampak orang ada wanita pakai minyak wangi. Sekali dia lalu wanginya dia. Kalau wanita tak kisah. Kalau example saya lelaki, wanita tu pakai minyak wangi, saya rasa tergoda sebab nak tahu siapa yang wangi ni. Betul tak? Sebab tu hadis Nabi kata tak boleh. Sebab itu dah macam penzina. Dia macam memanggil saya untuk lihat dia. Sengaja. Macam itu. Sebab tu wanita jangan pakai banyak sangat minyak wangi. Sikit-sikit boleh. Okay? Kita pakai setahun beberapa botol mungkin dah habis. Jangan macam itulah. Kalau kat rumah boleh. Kat rumah, untuk suami, untuk yang mahram boleh. Untuk majikan mungkin boleh lah. Jadi tak terlalu busuk sangat lah. Kalau majikan yang bukan Islam, tak kisahlah. Okay? Kita yang orang Islam ni, kita pakailah deodorant ke, kita pakailah Olorono ke, jangan tak pakailah. Apa dia? Minyak angin lah. Mungkin sudah berumur lah ya. Itulah kita minyak wangi lah. Mungkin. Tapi kalau nak keluar kan, kita biasalah wanita, kita suka cantik, suka bau-bau yang wangi kan.
Untuk diri kita, untuk sahabat kita, bau wangi tak apa. Jangan sampai bau macam, example bau yang macam, maksud saya bau yang banyak tu apa tau? Dia masuk sini, dia keluar, dia balik masih boleh buat bau lagi. Itu terlalu bukan. Maksudnya perfume dia kuat sangat. Bukan 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 kari, tak ada. Jangan. Ini video live tau. Nanti orang kata racist. Tak mau gitu. Tak ada. Bukan gitu. Maksudnya gini, kalau kita pakai minyak wangi kuat sangat, kan, kita masuk bilik tu, kita keluar masih ada bau lagi wangi, maksudnya kita ni terlalu kuat sangat pakainya. Jangan sampai macam gitu. Itu jangan. Sikit-sikit boleh, pakai sikit-sikit dah, sudah. Untuk supaya kita rasa confident. Confident gitu. Okey, suka korang semua? Okey, akhir sekali. Ini doa yang saya rasa sangat penting, sangat saya belajar daripada Syekh juga, yang mana doa ni bagus untuk kita semua. Okey, doa ni saya rasa Syekh ijazahkan pada semua supaya dapat lakukan. Kalau kita sering bermaksiat dan susah untuk meninggalkan maksiat tersebut, susah, tak kisahlah apa saja bentuk maksiat, susah sangat nak lepaskan maksiat tu, susah sangat nak stop beribah, susah sangat nak stop mengumpat, susah sangat nak stop menipu. Example, jadikan doa ni doa harian kita. Allahumma ahrimni lazzata ma'siyatik warzuqni lazzata ta'atik. Apa maksud dia? Ya Allah, jauhkan aku dari lazat atau apa? Lazat kan, nikmat. Jauhkan aku daripada kelazatan bermaksiat, kenikmatan maksiat. Dan warzuqni, dan berikan aku rezeki ataupun kelazatan untuk taat kepadamu. Kita dah sedap bermaksiat, kita doa dengan Allah, ya Allah, aku rasa sedap sangat maksiat, aku tak nak maksiat lagi. Jadi aku nak kau haramkan aku, kau jauhkan aku rasa maksiat, rasa sedapnya maksiat. Tapi kau berikanlah aku, kau kurniakanlah aku rasa sedapnya untuk beribadah kepada engkau. Itu kita minta. InsyaAllah nanti kita lama-lama kita akan stop daripada maksiat, kita akan rasa sedap nak buat ibadah. Ini akhirlah doa yang saya boleh kasih take away. Akhir pesanan saya, sabda Rasulullah yang mengatakan, yang bermaksudkan syurga itu diisi dengan perkara-perkara yang kita benci. Syurga itu banyak isinya perkara-perkara yang jiwa kita benci. Contoh, malas nak solat, malas nak zikir, malas nak puasa. Tapi itulah yang buat kita masuk syurga. Kalau kita puasa, kalau kita solat, kalau kita berzikir, benda yang kita punya jiwa ni malas, itu yang buat kita masuk syurga sebenarnya. Tapi neraka dipenuhi dengan perkara yang sangat kita suka. Sangat. Suka harta, suka wanita, suka lelaki, suka bermaksiat, suka itu, suka ini, suka makan. Example, contoh. Itu perkara jiwa kita cenderung, itu yang mudah untuk masuk neraka. So sekarang ni kita tengok dalam hati kita suka yang mana. Kalau kita ni cenderung kepada perkara yang tak baik, kita ni akan mudah masuk dalam api neraka. Tukar kita punya kesukaan. Saya suka nak berzikir, saya suka nak solat. InsyaAllah apa yang kita tak suka tu, kita akan sukakan untuk masuk dalam api, untuk masuk dalam syurga. Sebab syurga dipenuhi dengan perkara yang kita benci. Tak suka ujian, tak suka sakit, tak suka ditindas. Itu perkara yang Allah kasih kat kita. Tak suka miskin, contoh. Kita nak kaya je, tapi nafsu yang nak kaya. Kan? Contohnya Allah kasih kita ujian, kita bukan kaya sangat. Tapi jiwa nak kaya. So, jiwa kita nak kaya, kita sanggup mencuri, sanggup ambil hak orang lain. Itu yang masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau kita sabar, kan, sabar tu susah sabar.
Susah sabar. Sangat susah, sangat perit, sangat sakit. Tapi dengan kita harungi benda tu, Allah masukkan kita dalam syurga. Macam gitulah. InsyaAllah. Amalkan doa ni supaya kita tak bermaksiat dengan Allah dan kita suka untuk rasa sedapnya kemanisan iman tersebut. Ya? Baik. Ada soalan tak? Sebab sudah habis. Sudah habis. Nak cakap pasal perfume, insyaAllah okey. Perfume boleh pakai. Jangan tak pakai. Jangan nanti next week semua tak pakai pula dah. Apa dia? Oh, okey, pulang kampung kan. Bukan selamanya Okey. Okey, insyaAllah. InsyaAllah semoga selamat Selamat safar nanti. Kita doakan buat ibu Amy. Yang lain ada yang pulang kampung? Tak ada, insyaAllah. Berapa hari pulang? 3 minggu. Siapa yang nak ketuai selawat nanti? Minggu depan. InsyaAllah ada. Nanti kita doakan sama-sama InsyaAllah kita doakan semoga Ibu Amy kembali ke kampung halaman dengan keadaan yang baik dan dapat pulang bersama kita kembali insyaAllah dari Singapura dengan keadaan yang baik jugalah. Semoga sihat selalu kirim salam kepada ahli keluarga, semoga sihat-sihat semuanya. Saya punya hajat. Okey, anak nak kahwin sebab tu pulang kampung 3 minggu. Rewang lah ni. Okay, masya-Allah. InsyaAllah semoga inilah InsyaAllah semoga ni dapat menantu okey, bakal dapat menantu lah insyaAllah. Semoga dapat menantu yang baik yang solehah. Yang solehah? Menantu solehah. Menantu perempuan semoga mendapat menantu yang solehah dan semoga mereka dikurniakan zuriat yang baik yang bakal meneruskan dakwah Islam di negara mereka insyaAllah kita tutup majlis boleh tutup majlis. Kita tutup majlis dengan surah Al-Fatihah juga. Semoga dengan berkat surah Al-Fatihah ni kita mendapat keberkatan buat mengiringi Ibu Amy untuk kembali ke kampung dan juga kembali ke sini dengan keadaan yang baik. Dan kita doakan kepada semua yang mungkin ada hajat di hati. Saya kasihkan 1 minit untuk kita doa dalam hati. Ya Allah, semoga apa yang terbukul di hati tu dihajati tak akan terhijab, akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Silakan kita doa sendiri dulu. Semoga apa yang kita hajati kita hajat dengan yang baiklah, hajat yang baik. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah Taala, kita dikurniakan rezeki yang baik dikurniakan umur yang panjang, dikurniakan kehidupan yang baik yang sihat, yang cukup dengan segala-galanya insya-Allah, dan kita diberikan kenikmatan iman insya-Allah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين.
Ya, Waalaikumsalam, tak apa. Sama-sama semuanya. Semoga